Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Hari ini adalah hari PKP yang ke-35. PKP Perintah Kawalan Pergerakan tahap ketiga. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan, yang mana selagi PKP tidak ditamatkan, SOP dan juga peraturan masih kekal. Artikel ini anda boleh terus ke esroawani.com untuk baca secara penuh, yang mana orang ramai digesa agar terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan tidak menjadikan alasan penurunan kes positif COVID-19 sebagai alasan untuk melakukan perjalanan. Ini apa yang disebutkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tengah hari tadi. Yang pasti anda boleh terus ke esroawani.com untuk mendapatkan maklumat dan juga artikel penuh. Baiklah, untuk waktu ini sebelum saya nak pergi ke Faris Azman untuk cerita yang berikutnya, saya nak kongsikan kepada anda semalam. Tidak terlambat untuk saya kongsikan perkara ini. Semalam telah pun dilancarkan satu aplikasi yang disebut sebagai MySejahtera. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad ini. Yang mana seperti yang anda boleh lihat, ini adalah aplikasi MySejahtera yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan sendiri. Dalam pada yang sama, ianya difahamkan dapat membantu KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Anda boleh terus untuk boleh muat turun secara percuma bagi pengguna iOS dan juga Google. Anda boleh mendapatkan butiran dan juga apa sahaja yang disebut sebagai MySejahtera aplikasi ini seperti tertera. Okey, baiklah. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Faris Azman kerana Faris Azman pada 11 pagi tadi difahamkan membuat liputan untuk meninjau salah satu syarikat makanan yang beroperasi iaitu Burger Ramli. Kalau boleh, Faris boleh kongsikan sedikit tinjauan. Kita faham apabila berlangsung dan juga terlaksananya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, pasti ada setengah kelompok perniagaan, entiti perniagaan terjejas. Mungkinkah ataupun boleh kongsikan sedikit hasil tinjauan daripada apa hasil liputan tadi? Baik, terima kasih Fauzi. Ya, sudah tentu sejak PKP 18 Mac tu kita tahu bukan hanya rakyat, sektor-sektor perniagaan terjejas, terutamanya sebenarnya sektor-sektor industri makanan. Dan buat pertama kalinya di mana sejak PKP kami Esra Awani diberikan kebenaran untuk meninjau bagaimana persediaan mereka, kerana kita tahu sebenarnya Fauzi, sejak PKP pelbagai prosedur-prosedur diperketatkan terutamanya dalam F&B ataupun industri makanan di mana di bawah Majlis Keselamatan Negara, MIDA, MITI, di mana terdapat SOP tertentu diberikan, terutamanya 50% di mana tenaga kerja perlu dikurangkan untuk memastikan tiada jangkitan ataupun langkah-langkah keselamatan daripada jangkitan COVID-19. Dan sebenarnya tertarik sebenarnya kalau kita cerita mengenai dengan Burger Ramli, di mana di bawah nama sebenarnya syarikatnya Ramli Food Processing Sdn Bhd. Fauzi, Burger Ramli ni siapa yang tak kenal Burger Ramli sejak 80-an lagi, di mana di pasaran sudah tentu kalau mengatakan pakai burger di mana-mana saja penjual burger mereka menggunakan Burger Ramli. Jadi itu menjadi salah satu makanan rata-rata rakyat Malaysia yang sukakan Burger Ramli. Jadi selepas 40 tahun perniagaannya kali ini norma baru, di mana terdapat SOP seperti saya katakan tadi. Operasinya lain sedikit, begitu juga dengan penjarakan sosial. Saya dapat lihat sepanjang pemantauan saya, penjarakan sosial itu diterapkan. Dan dalam Ramli Processing Sdn Bhd, syarikat ini mereka menerapkan 7 langkah pencegahan COVID-19. Iaitu kalau boleh saya kongsikan, itu pelan kecemasan tindakan, di mana itu merupakan satu SOP yang perlu diterapkan di mana-mana kilang sahaja yang beroperasi essential services ataupun kilang berkepentingan negara. Dan di mana apabila pekerja-pekerja itu sebenarnya Fauzi, saya nak kongsikan sebenarnya untuk melihat mereka jarakan sosial 1 meter bermula daripada pintu masuk kilang berkenaan. Di mana apabila mereka masuk, pemantauan suhu berjadual dijalankan.
dan hanya pelawat-pelawat kontraktor sahaja dibenarkan untuk memasuki kawasan premis yang kilang. Ia berbeza sekali kalau daripada keadaan yang biasa. Kaki tangan juga wajib hand sanitize atau sanitasi tangan, menggunakan PPE, topeng muka dan sebagainya, menggunakan apa orang kata kod untuk keselamatan dan sebagainya, untuk masuk sanitize kaki, tangan dan memang sangat-sangat ketat untuk memastikan tiada jangkitan wabak COVID-19 berlaku di mana-mana kilang, terutamanya di Ramli Food Processing Berhad tadi, Fauzi. Tadi disebutkan dalam tempoh 4 dekad, ini mungkin pertama kali bagi syarikat Ramly Burger setelah 40 tahun berkecimpung dalam bidang perniagaan, adaptasi dan juga inovasi dalam normal baharu yang dilakukan dan disebutkan oleh Faris tadi. Antara langkah-langkah yang dijalankan ada 7 lebih kurang operasi yang langkah keselamatan dan juga kesihatan yang diambil. Mungkin Faris boleh kongsikan adaptasi dan juga inovasi normal baharu bagi syarikat Ramly Burger. Bukan saja kita bukan melihat saja pada syarikat Ramly Burger, tetapi melihat kepada perniagaan makan yang berasaskan makanan secara keseluruhannya. Apabila berlakunya PKP ini, ada yang mengatakan mereka turut terjejas akibat PKP. Tetapi bagaimana dengan Ramly Burger? Sebenarnya Fauzi, sejak PKP, kalau ikutkan mereka mengatakan bahawa 70% pasaran mereka terjejas. Bagaimanapun demi survival perniagaan, khususnya kepada mana-mana syarikat berkepentingan negara pun, mereka perlu beroperasi dengan mengikut ketetapan yang telah pun dijalankan, dan mereka perlu menerapkan sebenarnya, kerana norma baru ini segalanya berubah tidak seperti dahulu kala, di mana dari sudut kita sebagai rakyat biasa di luar, begitu juga dari segi pekerjaan, norma baru itu telah pun diterapkan di Ramly Processing Berhad, di mana syarikat ini yang 4 dekad anda katakan tadi, work from home, terdapat departmen-departmen bahagian-bahagian yang bekerja dari rumah, dan 50% ini di kilang. Saya bertanya dengan beberapa pegawai-pegawai tertinggi yang berada di syarikat berkenaan, mengatakan bahawa mereka sebenarnya mungkin agak sukar pada awal. Pertama kali pada 18 Mac diperkenalkan norma baru ini untuk memastikan rantaian COVID itu tidak berpanjangan, tetapi ia perlu diterapkan. Di mana ini jelas mereka ini perlu dilakukan untuk memastikan survival perniagaan itu diteruskan. Pada masa yang sama untuk memastikan setiap pekerja bersiap sedia mengenai dengan norma baru ini, mereka setiap 2 jam terdapat pembesar suara yang akan memberikan peringatan berkala, sentiasa memperingatkan bagaimana penggunaan PPE, bagaimana jarak sosial, bagaimana pergerakan-pergerakan dalam kilang, bagaimana dari segi memastikan pakaian itu sentiasa bersih, kebersihan, hand sanitize, sanitasi tangan dan sebagainya, itu semua diterapkan untuk dijadikan amalan biasa. Dan ini mungkin akan berterusan sehingga selepas PKP, jelas mereka. Tetapi bagaimanapun, apa yang penting sekarang, selain daripada keuntungan syarikat-syarikat ini sebenarnya, Fauzi, mereka melihat bahawa bekalan makanan itu perlu diteruskan di pasaran untuk memastikan bahawa tiada keputusnya bekalan rantaian makanan itu kepada rakyat Malaysia itu lebih diutamakan. Pada masa yang sama, keselamatan diutamakan dan kesihatan pekerja juga diutamakan dalam norma baru ini, Fauzi. Faris, mungkin saya pasti Faris akan berkongsi tentang cerita adaptasi dan juga inovasi normal baru industri pemakanan, iaitu industri yang diasaskan oleh Ramly Burger ini, dalam buletin awani yang seterusnya. Tetapi untuk waktu ini, daripada menerusi normal baru industri pemakanan, kita nak bercerita. Sama saya bertanyakan kepada Haris Ashraf tadi, normal baru bagi wartawan. Mungkin Faris pun sepanjang PKP, sepanjang 35 hari ini, pasti Faris juga turut membuat liputan di lapangan. Pasti ada perbezaan sebelum ini dengan apa yang berlaku sekarang yang disebut sebagai era normal baharu. Kelaziman dan juga kebiasaan sebelum ini perlu ditinggalkan, dan apa yang dibaharu, apa yang berlaku ketika ini, kelaziman ataupun yang berlaku kebiasaan pada ketika inilah yang kita baharukan. Baiklah, mungkin boleh Faris kongsikan bagaimana kelaziman baharu yang dilakukan oleh wartawan, juru kamera, khususnya bagi Esok Awani tadi. Haris ada kongsikan daripada sisi tugasnya. Daripada Faris bagaimana?
Sudah tentu kalau nombor baru sebagai seorang wartawan ketika ini kita perlu portray atau menunjukkan contoh yang baik amalan nombor baru itu kepada semua, bukan hanya di kaca TV sebenarnya, secara di tempat awam dan sebagainya. Jadi menjadi satu SOP bagi kami sebagai seorang wartawan di lapangan apabila nombor baru itu penjarakan sosial itu sudah tentu apa saja gambar video yang kami ambil perlukan penjarakan sosial itu. Begitu juga dengan kebersihan, sanitasi tangan itu sebenarnya Fauzi, bukan semua rakyat Malaysia sebenarnya dalam tempoh 24 jam hampir 10 ke 11 kali kita sanitasi tangan menggunakan hand sanitizer. Tapi itu menjadi amalan kami untuk memastikan bahawa kebersihan itu menjadi keutamaan bagi mengelak daripada sebarang jangkitan virus COVID-19 ataupun bakteria dan sebagainya. Jadi pelbagai bentuk-bentuk nombor baru yang kita cuba nak terapkan sebagai seorang wartawan kita. Perkara ini perlu kita lakukan dahulu untuk beri nilai atau amalan yang mungkin rakyat perlu contohi untuk memastikan COVID-19 seperti saranan kerajaan. Jadi setiap hari pergerakan kita itu berubah. Kalau kita lihat kembali sebelum-sebelum ini, mungkin ada benda-benda yang tidak patut kita lakukan, ada benda-benda yang patut kita elakkan, kita terpaksa elakkan. Untuk bercakap dengan setiap interview yang saya lakukan juga, kita menggunakan klip mic daripada jauh. Kita tidak boleh dekat seperti dahulu sebenarnya Fauzi, untuk memastikan penjarakan sosial itu ada. Jadi ada perkara-perkara nombor baru yang mungkin akan menjadi amalan kita selama ini. Selepas ini mungkin. Okey, baiklah, terima kasih kepada Faris atas perkongsian yang pertamanya tadi berkaitan dengan normal baru industri pemakanan daripada Ramli Burger dan juga normal baru kewartawanan. Dan pada awal tadi bersama dengan Haris Ashraf Hasnan, sama juga berkaitan dengan normal baru kewartawanan. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan sedikit daripada artikel di Astro Awani yang mana peranan petugas barisan hadapan memerangi COVID-19 dapat pengiktirafan dunia. Ini menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertukus lumus berusaha mengekang penurunan wabak COVID-19 sehingga Malaysia mendapat pengiktirafan dunia. Dan itu apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu sidang video bersama dengan petugas kesihatan Hospital Sungai Buloh, yang mana Perdana Menteri menyifatkan pengiktirafan itu hasil daripada peranan yang dimainkan oleh kesemua petugas barisan hadapan yang sepanjang berlakunya pandemik COVID-19. Dan pastinya pada jam 5.30 petang nanti kami akan bawakan kepada anda sidang media khas ataupun sidang media harian berkaitan dengan COVID-19. Perkembangan terkininya akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, dan pastinya rakan saya Haris Ashraf Hasnan berada di situ dan akan membawakan perkembangan sama ada di Twitter ataupun di laporan astroawani.com dan pastinya di laporan di Buletin Awani yang selanjutnya. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.